Assalamualaikum semua murid-murid cikgu, harap-harap semuanya sihat. Okey, untuk kelas hari ini kita akan belajar subjek sains tahun 2, bab 2 peraturan bilik sains. Okey, kita dah masuk bab 2 ya. Bab 1 kita dah habis. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmata wa ansur alaina min fadlani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Next slide. Okey, macam biasa sebelum kita mulakan kelas, murid-murid sila salin dulu ni. Okey, untuk kali ni kita akan belajar peraturan bilik sains. Sepatutnya, biasanya kalau kita nak belajar peraturan bilik sains, kita kena demonstrasi. Kita sendiri kena lakukan satu persatu apa yang dimaksudkan di dalam peraturan bilik sains. Tapi oleh kerana ini adalah pembelajaran online, jadi kita belajar dari segi teorinya sahaja dulu. Okey. Okey, tanpa membuang masa, mari kita memulakan kelas. Okey, sebelum kelas kita ini bermula, sila sediakan buku teks muka surat 18 hingga 20, buku aktiviti muka surat 11 dan juga buku tulis. Baiklah, kita tengok di sini. Mengapa peraturan bilik sains perlu dipatuhi oleh semua murid? Okey, kita tengok dekat sini. Peraturan bilik sains perlu dipatuhi bagi memastikan bilik sains bersih, kemas dan tersusun. Mematuhi peraturan ini juga dapat menjaga keselamatan murid dan peralatan di bilik sains. Baik, kita tengok dekat sini peraturan yang pertama. Peraturan yang pertama adalah buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Mengapa apa ini? Okey, kita tengok dekat sini. Apa ini sisa? Sisa ini adalah benda yang kita tak nak lagi, yang kita tak guna lagi. Biasanya kita panggil sebagai sampah. Sisa pepejal. Pepejal ni maksudnya macam sampah yang kita tak nak lagi, seperti tisu, kertas-kertas yang kita tak nak dah, ataupun pen dan sebagainya. Pepejal ni biasanya benda yang kita boleh pegang. Manakala cecair pula, sisa cecair. Sisa cecair ni adalah cecair yang kita tak nak lagi. Cecair seperti air yang bersifat sebagai air. Apa-apa saja yang bersifat sebagai air dipanggil sebagai cecair. Baik, mari kita tengok kenapa sisa pepejal sisa cecair tidak boleh dibuang di dalam tong sampah. Okey. Tengok yang cikgu bulatkan ni. Yang cikgu bulatkan. Di sini, apabila kita buang cecair di dalam tong sampah, cecair itu akan melimpah keluar. Apabila melimpah keluar, kita takut macam yang cikgu sentuh pada kelas sebelum ini dalam kemahiran manipulatif, sesetengah cecair di dalam bilik sains ini boleh mendatangkan bahaya. Apabila terkena kulit, boleh mendatangkan seperti ruam-ruam, gatal-gatal dan reaksi yang pelbagai. Oleh itu akan mendatangkan masalah yang lain. Lagipun apabila cecair melimpah di atas lantai, kita takut nanti ada orang lain yang akan terpijak dan akan tergelincir. Okey. Dan kenapa pula sisa pepejal kita tidak boleh buang di dalam sinki? Kita tengok sini. Apabila kita buang sisa pepejal di dalam sinki, pepejal ini tidak boleh terkeluar daripada lubang ini. Dan selepas itu apabila kita buka pipe ni dan air keluar, air ini tidak boleh keluar melalui lubang ini dan air akan seterusnya melimpah dan akan melimpah ke lantai. Apabila air melimpah ke lantai dan ada murid yang terpijak, murid lain akan tergelincir. Ini boleh mendatangkan bahaya. Sebab itulah cikgu tekankan dekat sini, untuk sisa pepejal perlu dibuang di dalam tong sampah, manakala untuk sisa cecair perlu buang di dalam sinki. Itu adalah peraturan bilik sains yang paling asas. Baik, kita tengok peraturan yang kedua. Okay. Peraturan yang kedua adalah bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan dan simpan ke tempat yang asalnya semula. Okey, kita tengok di sini. Ini pun kita ada jumpa semasa kita belajar dalam kemahiran manipulatif kelas sebelum ini. Kita tengok murid ini, selepas mereka menyelesaikan aktiviti di dalam bilik sains, murid ini dia mencuci peralatan tersebut.
Selepas dia mencuci, kemudian keringkan dan selepas itu letak di tempat asalnya semula. Okey, mengapa perlu menyusun semula alat dengan kemas selepas digunakan? Mari kita tengok. Kalau kita tidak kemas barang ni, peralatan dengan betul. Okey, selepas kita selepas membuat aktiviti eksperimen, main buang saja dekat sinki dekat ni. Boleh tak buat macam ni? Tak boleh ya murid-murid, tak boleh. Jangan sesekali buat macam ni. Sebab apa? Sebab alat-alat radas ini masih boleh digunakan kembali. Tidak boleh main buang macam tu sahaja. Boleh digunakan kembali, sebab itu kena cuci dan kemudian letak di tempat yang asalnya. Bila kita buang macam ni, takkanlah cikgu nak beli baru. Itu sudah mendatangkan pembaziran. Alat-alat radas ni pun, satu kaca bekas ni pun sudah mendatangkan kos yang agak tinggi jugalah. Okey, contoh. Kemudian kita tengok pula contoh, kita main letak je lepas kita menggunakan kanta ni, ini kanta pembesar ya. Selepas kita gunakan kanta pembesar ini untuk membuat aktiviti eksperimen saiz, kita main letak je di laci dengan merata tempat. Okey, ini boleh mendatangkan kesusahan murid-murid lain untuk mencari balik barang tersebut. Sebab apa kita perlu kemas barang-barang ini selepas kita melakukan eksperimen? Sebab apa? Sebabnya untuk memudahkan murid-murid lain mencari barang-barang atau alat ini semasa mereka membuat eksperimen yang lain. Okey, kemudian peraturan yang ketiga. Peraturan yang ketiga adalah maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera atau alat dan radas rosak atau pecah. Okey, baik, kita tengok dekat sini. Contohnya apabila sesuatu alat ni pecah, alat ni terjatuh dan pecah. Kita tengok ni kanta pembesar, contoh dekat sini. Kita perlulah memberitahu cikgu. Sebab apa perlu memberitahu cikgu? Supaya cikgu tahu yang alat ini tidak boleh digunakan lagi, kemudian boleh dibuang. Selepas itu, cikgu bolehlah gantikan dengan yang baru agar murid-murid yang lain boleh menggunakan peralatan yang mencukupi. Okey, baik. Apabila mengalami luka, okey, terkena dengan serpihan kaca kantai ni. Okey, perlu memberitahu cikgu ya, perlu memberitahu cikgu. Supaya apa? Supaya cikgu boleh membantu anak murid yang mengalami kecederaan. Bayangkan kalau awak tak bagi tahu cikgu tangan awak luka, itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada anak murid tersebut dan boleh mengakibatkan kecederaan yang lebih serius lagi. Jadi patut memberitahu cikgu jika mengalami luka, jadi cikgu boleh rawat dengan sebaiknya. Baik, kita tengok sini. Apakah yang akan berlaku jika murid tidak melaporkan perkara ini kepada guru? Apabila tidak melaporkan ini kepada guru, ia boleh mendatangkan kemudaratan. Dan apabila cikgu tak tahu pun ada peralatan atau alat radas yang telah pecah, yang telah rosak, nanti ada murid yang akan terpijak kaca ni nanti. Ataupun nanti cikgu tak tahu kenapa alat radas tu berkurang. Jadi sebab itulah perlunya beritahu cikgu. Baik, peraturan yang keempat adalah selain itu sebelum memasuki bilik sains, tinggalkan beg di luar kelas dan bawa buku tulis dan alat tulis sahaja. Beg sekolah ini boleh mendatangkan, beg sekolah ini yang diletakkan di dalam sains boleh mengganggu pergerakan murid. Baiklah, kenapa dikatakan boleh mengganggu pergerakan murid? Kita tahu beg sekolah ni dia ada tali. Contohnya lah, pada waktu itu murid tengah membawa alat yang berisi cecair. Kemudian tersangkut di tali beg tersebut. Kemudian cecair itu akan tertumpah. Bila cecair itu akan tertumpah, ia boleh mendatangkan kemudaratan. Contohnya tertumpah dekat lantai, lepas tu tertumpah dekat meja ataupun terkena kulit. Cikgu dah bagi tahu sebelum ni, kadang-kadang ada cecair ni boleh mendatangkan bahaya. Baiklah. Di sini cikgu nak jelaskan sekali lagi bahawa peraturan bilik sains ini wajib dipatuhi oleh semua murid, tidak kiralah murid sekolah rendah ataupun murid sekolah menengah. Okey, sebab apanya kena ada peraturan bilik sains ini? Supaya murid sentiasa kekal selamat di dalam bilik sains tersebut. Akhir sekali. Baik, di sini cikgu nak simpulkan peraturan bilik sains. Okey, daripada empat peraturan tersebut cikgu pecahkan kepada 6 supaya murid-murid lebih faham. Okey, nombor 1 adalah buang sisa cecair ke dalam bakul. Buang
Minta maaf. Buang sisa pepejal ke dalam bakul. Kedua, buang sisa cecair ke dalam sinki. Ketiga, bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan. Keempat, simpan alat dan radas ke tempat asal semula. Kelima, maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera. Dan keenam, maklumkan kepada guru jika alat atau radas pecah. Di sini cikgu nak tekankan, awak kalau masuk ke dalam bilik sains, peraturan ini perlulah sangat-sangat dipatuhi, wajib dipatuhi kepada semua murid agar bilik sains itu sentiasa kemas dan tidak mendatangkan kemudaratan masalah seperti kecederaan kepada murid lain. Sebab itulah peraturan ini perlu kita patuhi di dalam bilik sains. Baik, kita tengok pula dekat sini. Okey, untuk yang soalan ni, soalan kebat ya. Soalan kebat ni kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, baik. Ini ada 3 soalan. 3 soalan ni cikgu nak awak buat ya, awak jawab dalam buku tulis. Soalan dia ni kamu tidak perlu salin, kamu hanya perlu salin jawapan sahaja di dalam buku tulis. Okey. Contohnya, soalan pertama adalah peraturan bilik sains perlu dipatuhi oleh semua murid. Mengapa? Cikgu dah jelaskan pada awal-awal tadi kan. Dalam tu, awak dengar betul-betul, awak dapatlah jawab soalan ni. Begitu juga soalan nombor 2 dan nombor 3. Cikgu ada jelaskan. Baik, seterusnya muka surat 11 untuk buku aktiviti. Okey, untuk buku aktiviti kita boleh tengok dekat sini. Ini adalah buku aktiviti muka surat 11. Kita tengok dekat sini ya. Untuk buku aktiviti ni setiap latihan tu dia ada utarakan ni, yang cikgu warna hitam ni. Dia ada utarakan muka surat buku teks tersebut. Maksudnya jikalau hendak menjawab soalan ini, perlulah boleh rujuk jawapannya di buku teks muka surat 18 hingga 21. Tengok dekat sini. Inilah mudahnya sangat memudahkan bagi murid-murid menjawab soalan di buku aktiviti. Okey, kita tengok ya. Untuk menjawab apa-apa sahaja latihan di dalam buku aktiviti, perlulah membaca arahan dulu. Baca arahan. Gunting kepingan gambar di sebelah. Tampalkan di dalam ruangan yang disediakan. Kita tengok yang di sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni gunting dia. Ikut yang ni, titik-titik gunting ni. Gunting dia dengan betul, dengan kemas. Lepas awak gunting, awak boleh lekatkan dekat sini. Macam kalau awak main puzzle, pernah main puzzle kan sebelum ni? Cikgu tak tahulah kalau awak pernah main puzzle. Mungkin pernah main puzzle dekat handphone, game handphone. Macam tu juga awak buat. Awak padankan dekat sini. Okey, contohnya. Contohnya yang ini. Di mana sesuai nak dipadankan yang ini ni? Kita padankan dekat sini ke? Dekat mana-manalah yang sesuai boleh padankan. Okey, boleh gunting ya. Kemudian, apakah peraturan bilik sains? Macam mana nak jawab jawapan dia dekat kotak ni? Macam cikgu kata tadi, nak cari jawapan dia, kena rujuk dekat muka surat 18 hingga 21. Contoh, ini adalah muka surat 18. Okey, contoh. Bila dah lengkapkan gambar ini, barulah murid-murid boleh isi jawapan dekat sini. Tengok, sama kan, lebih kurang kan? Kita mestilah apa? Kita mestilah apa? Tengok ni peraturan nombor 1. Dekat sini boleh cari jawapannya. Dekat sini je jawapannya. Okey, kena buat sendiri ya. Takkan cikgu nak bagi jawapan pula. Baik, seterusnya. Muka surat 12. Muka surat 12 ni, ini bagi cikgu mudah. Asalkan murid-murid dapat menguasai 4 peraturan bilik sains yang cikgu dah nyatakan tadi. Baiklah. Untuk ni, baca dulu arahan. Apa-apa buat latihan, baca arahan. Perhatikan objek di bawah. Padankan peraturan bilik sains yang berkaitan dengan objek di bawah. Tengok gambar beg ni. Mana yang sesuai? Bila mana-mana yang sesuai, awak padankan. Mana-manalah yang mana awak rasa yang sesuai. Kena baca. Kena baca. Okey. Setakat itu saja kelas cikgu. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum semua.